Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, di jawatan kuasa masjid, para guru, para asatizah, para ibu ayah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, para santri, para pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini insya-Allah akan menyambung bacaan bagi kitab Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki yang semalam telah saya baca permulaannya di surau Al-Hijrah. Dan hari ini kita sambung pada kunci yang kedua. Di dalam kitab yang saya karang ini ada 20 kunci bagi rezeki yang telah saya ambil daripada kitab Bughyatul Huzzaq li Ma'rifati Mafatihil Arzaq, karangan Syekh Dr. Abdul Rahman Shumailah Al-Ahdal hafizahullah ta'ala. Dan masuk pada kunci yang kedua, bertawakal. Jadi tawakal adalah salah satu daripada kunci kepada rezeki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukup bagi dirinya. Jadi i'timad bil kulliyah maksudnya meletakkan dengan atau bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu kunci daripada anak-anak kunci rezeki. Dan ini adalah sebab untuk mendapatkan rezeki dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalaulah kalian semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka akan diberikan kama yurzaqut tayru, kamu akan diberikan rezeki kama yurzaqu at-tayru, seperti diberi rezeki kepada burung, taghdu qimasa wa taruhu bitana, yakni berpagi-pagi burung keluar dalam keadaan perutnya kosong dan pulang pada waktu petang dalam keadaan perutnya penuh. Ada tawakkul. At-tawakkul berbeza dengan tawakul. Tawakul tidak mengambil urusan pekerjaan, menyerah bulat-bulat tanpa, bukan menyerah bulat-bulat, maknanya tidak melakukan urusan dan diam, pasif, dalam masa yang sama hatinya tamak, menginginkan dengan rezeki tetapi kurang padanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeza dengan tawakul. Tawakul di dalam hadis ini disebutkan bahawa orang yang bertawakal dengan sebenar kepada Allah akan diberi rezeki seperti burung. Apa maksud diberi rezeki seperti burung? Dan kemudian disebut oleh Nabi, taghdu khimasa, burung berpagi-pagi dengan keluar perutnya kosong, wa taruhu bitana, dan pulang pada waktu petang dengan perutnya penuh. Bermakna burung juga bekerja, keluar pada waktu pagi, mengambil rezeki permulaan pada waktu pagi. Karena waktu pagi adalah waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala
jadikan pintu rezeki dan kunci rezeki ini pada waktu awal pagi. Sebab tu dilarang bagi kita tidur pada awal pagi, dan ianya akan menyebabkan pintu rezeki akan tertutup sehingga sebelum syuruk. Di waktu ni sampai sebelum syuruk jangan tidur. Tidur pada waktu macam ni akan menyebabkan rezeki kita, bagi rezeki duniawi disebut. Rezeki ni ada dua. Ada rezeki yang berbentuk jasadi, iaitu diberikan atau diagihkan pada waktu setelah subuh, sampai sebelum syuruk. Dan rezeki kedua, rezeki rohani. Rezeki rohani adalah pada waktu selepas asar. Kita biasanya selepas asar akan mula pada waktu itu cari tempat untuk kita main, beriadah dan seumpama dengannya. Ini berbeza dengan akhlaknya para salihin. Mereka selepas asar biasanya akan ada majlis zikir. Sebab itu jangan ditinggalkan juga sedikit pun daripada majlis zikir selepas asar. Sebab itu selepas asar biasanya ada amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama dan sebahagian masyayikh. Mereka melaksanakan majlis rauhah. Rauhah ni majlis selepas asar. Bacaan kitab-kitab tasawuf dibaca setelah asar. Kenapa? Karena selepas asar adalah waktu pemberian rezeki berbentuk rohani, ilmu, kerohanian dan seumpama dengannya. Dan dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada awal pagi. Seperti mana burung lakukan tadi, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ibnu Hibban. Dan kata Imam Tirmizi, hadis hasanun sahih. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku ini pada awal pagi. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, bakiru fi talabir rizqi wal hawaiji fa innal bukura barakatun. Berpagi-pagilah kalian dalam menuntut rezeki dan hajat-hajat dunia kalian. Fa innal bukura barakatun. Ini karena berpagi-pagi itu adalah barakah. Karena itu orang yang tidak biasa dengan awal paginya bangun dengan segera, banyak urusannya akan tertangguh. Itu para salafus salih yang terdahulu, mereka yanhauna an yanam atau anin naumi ba'da salati subhi. Mereka melarang untuk tidur selepas solat subuh. Dan mereka menyebutkan bi annahu yurisul faqra. Dia akan mewarisi kefakiran, dan wa huwa mujarrab. Dan ini mujarrab. Maksudnya bila disebut oleh para salihin wa huwa mujarrab, berlaku seperti mana begitu, rezekinya akan jadi sempit kalau biasa tidur lepas subuh. Jadi jangan cuba mencabar. Ada orang dia suka cabar. Ada guru para ulama mengatakan tidur selepas subuh mewarisi fakir, tidur selepas asar mewarisi gila. Mewarisi gila. Pasak dengan tidur, itu boleh jadi gila. Ada seorang murid tidur selepas asar, tak datang ke kelas gurunya. Dia mengajak selepas asar baca majlis rauhah. Sebelum tu datang, lepas tu tak datang. Bila ditanya kepada para murid teman-teman dia yang lain, guru tadi tanya, maka semua jawab, kata dia ni sibuk dengan jaga dusun durian dia. Dusun durian. Jadi Tok Guru kata bagi tahu kepada sahabat kita ni, jangan tidur selepas asar. Ini bahaya, boleh menyebabkan jadi gila. Maka bila disampai berita ni kepada murid tersebut, dia seolah tercabar. Lalu dia kata kepada kawan yang sampaikan berita, dia kata, tak apa, tengok. Dia kata, kita tengok siapa yang gila. Dan dia mula tidur. Dan guru tadi pula sebut, kata kalau tidur 40 petang, memang akan jadi gila sungguh. 40 petang. Kawan dia pun tidur. Tidurlah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-40. Cukup hari ke-40, dia mai jumpa Tok Guru. Dia pergi ke pondok, dia pergi beritahu Tok Guru, dia kata, Alhamdulillah Tok Guru tengok, saya tak gila. Tok Guru kata kalau tidur 40 hari gila, ni tak gila. Tok Guru kata Alhamdulillah kalau tak gila. Kemudian dia pun keluar daripada kelas, daripada bilik guru dia tadi, dijumpa pula dengan kawan-kawan dia, dan dia cerita, dia kata Tok Guru kata tidur 40 hari
gila. Sekarang dah 40 hari, saya tak gila, dia kata. Kemudian dia jalan lagi. Sampai tepi jalan, tahan kereta. Orang duk lalu tu. Kemudian kereta berhenti, kita buka tingkap tak. Ni, Tok Guru kata, tidak 40 hari gila. Saya tak gila, dia kata. Saya tahan motor pula. Gila lah. Rupanya dah gila dah. Dia ingatkan, hampa faham ke tak ni? Tengok seorang tak gelak ni. Kan saya cakap pekat sangat ni pasal Kedah ni. Baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kunci kedua apa dia? Bertawakal. Tawakal macam apa? Tawakal burung dipanggil. Tawakal burung maksudnya bekerja. Tapi ini tidak menafikan kepada orang yang merupakan ahli zikir. Ini panjang pembahasan dia kalau kata dibincangkan. Cuma bila kita sebut satu sudut, jangan dinafikan sudut yang lain kalau kita tak tahu. Jadi sebaiknya untuk kita kata, pegang dulu yang saya sebut ni, tawakal yang disebutkan dalam hadis dipanggil tawakal burung. Tawakal burung bukan hanya duduk diam di sarangnya, tetapi bekerja. Dan tawakal burung juga bekerja dan tidak tamak. Yang dia kata apa? Nabi SAW sebut, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Keluar pagi perutnya kosong, balik petang perutnya penuh. Jadi maknanya burung balik dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Tak pernah lagi kita tengok burung balik sekali dengan guni-guni padi dia bawa balik. Guni-guni berah dia bawa balik, sekali tanggung kat belakang, dia kata esok tak mau keluar dah. Jadi kita kena simpan di rumah. Ada bekas-bekas apa semua simpan. Nak sya'nu al-insan, dia ada iddikhar, dia ada benda dia simpan. Dia beli untuk seminggu, dia beli untuk 1 bulan. Ada barang yang boleh tahan untuk 1 bulan. Ada barang yang boleh untuk 1 minggu tahan dia. Jadi melihat kepada keperluan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyimpan dan memberikan makanan kepada para isterinya sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, maksudnya 1 tahun sebelum Nabi wafat. Sebelum itu Nabi tidak lakukan demikian. Nabi makan apa yang ada. Apa yang ada pada hari tersebut dimakan. Dan pernah keluarga baginda Nabi dalam masa 2 bulan ke 3 bulan tidak berasap dapur baginda Nabi SAW dengan maksud tidak ada makanan. Nah, bukan mesti ada asap tu. Maksud tidak ada makanan, maksudnya tidak dimasak makanan pada keluarga Nabi, melainkan kata Sayyidatuna Aisyah, kami hanya makan al-aswadan. Aswadan ni 2 benda hitam, maksudnya digabungkan kerana hitam lebih kuat, maka dipanggil aswadan, iaitu air putih dan juga tamar. Itu sahaja makanan Nabi selama 2-3 bulan. Sama. Jadi dalam syair ni saya sebut, yang bertawakal padanya dicintai, kesedihan, kesusahan diubati. Jika kau tawakal pasti kecukupan, ini yang disebut di dalam Al-Quran. Kunci rezekimu tawakal padanya, yang bertawakal pasti tidak kecewa. Bertawakal tak nafi kau berusaha, jika tinggalkannya itu jahil jua. Jadi tawakal tidak menafikan untuk kita berusaha. Sebab tu disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, man ta'ana fil harakah, kata beliau, sesiapa yang mencela pada harakah. Harakah dengan makna as-sa'i wal kasbi, iaitu mencari kerja. Siapa yang mencela orang mencari kerja ataupun bekerja, faqad ta'ana fi sunnah, maka dia telah mencela sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para salihin. Sayyidina Abi Bakar bekerja sebelum menjadi khalifah. Sayyidina Rasul SAW berniaga sebelum menjadi Rasul, menjaga kambing, mengembala kambing sebelum diutus menjadi Rasul. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berniaga, Sayyidina Utsman berniaga, Sayyidina Ali sebelumnya mempunyai kisah sebagai seorang yang bekerja, bukan duduk saja. Jadi siapa kata Sayyidina Sahal At-Tustari, Al-Imam Sahal Tustari kata, man ta'ana fil harakah, sesiapa yang mencela pada pergerakan seseorang mencari rezeki. Tengok orang pergi kerja pagi-pagi, kita kata tu semua dunia semua tu. Duk kerja cari dunia aja. Mai duduk masjid dengan kami ni. Tak kena tu. Ada ta'an fi sunnah. Ini orang mencela sunnah Nabi SAW. Wa man ta'ana fi tawakkul,
Tapi sesiapa yang mencela tawakal pula, faqad ta'ana fil iman, maka orang itu telah mencela pada iman pula. Jadi maknanya tawakal dengan kerja, tamam. Dia ada dua, no? Tawakul itu dicela. Tawakul maknanya tak buat kerja. Tawakkul yang dimaksudkan oleh kita ini, yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi tawakkul tidak menafikan untuk orang tadi bekerja. Maksudnya dengan wal aksu kadzalik. Akasnya pun sama. Bekerja tidak menafikan orang tadi tawakal. Tak menafikan. Orang tadi kalau kita tengok dia bekerja, keluar pergi bekerja, kemungkinan dia lebih tawakal daripada orang yang kalau dia kata dia adalah ahli ibadah. Jadi faham? Jadi yang bertawakal bekerja ini dipuji oleh Allah. Tapi dalam masa yang sama, kalau seorang tadi punya iman dan dia ahli zikir contohnya, dia duduk di tempat pengajian yang tidak memerlukan untuk dia kerja pada waktu tersebut, karena maqamnya pada waktu itu adalah maqamu tajrid, maqam la ya'khudz bil asbab, tidak mengambil dengan sebab. Ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam Ibni Athaillah, juga disyarahkan oleh beliau dengan panjang lebar dalam kitabnya Tadbir li Isqati At-Tanwir li Isqati Tadbir. Nah, At-Tanwir li Isqati Tadbir. Dalam ini dicerita oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang adab-adab bertawakal. Nah, adab-adab ketika kita mencari urusan rezeki dan seumpama dengannya, dan bagaimana bertawakal kepada Allah. Jadi dibahas panjang oleh Imam Ibnu Athaillah untuk mengeluarkan orang daripada memikirkan kata dia yang mencari rezeki tersebut. Dan hakikatnya semuanya daripada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Jalil, bukan daripada dirinya. Karena itu penuntut ilmu yang sedang menuntut ilmu, hum fil maqam, mereka berada pada maqamnya. Pekerja yang bekerja pada maqamnya, masing-masing pada kedudukannya. Ahli tajrid seperti penuntut ilmu yang belajar di pondok, yang duduk di tahfiz, yang mengaji di mana-mana tempat pengajian. Biasanya mereka tidak ada urusan kerja. Dan mereka kalau disibukkan dengan urusan kerja, menyebabkan mereka akan tertinggal dengan perkara yang sepatutnya, yang mereka tuntut pada waktu tersebut. Tapi kecukupan mereka dicukupkan Allah. Nah, yang mereka perlukan untuk makan ada. Yang perlukan, dan alhamdulillah tak jumpa lagi penuntut ilmu mati kelaparan. Yang banyak sekarang kalau di Malaysia penuntut ilmu mati kegemukan ada. Nah, gemuk lagi ada. Kurus ada lah bagai-bagai tempat ni, tapi biasanya makannya lalu. Waktu ni makan lalu, kadang-kadang badan tak naik. Jadi Allah Ta'ala bagi rezeki ni melihat kepada kedudukan masing-masing. Waktu disebut oleh Imam Ibnu Athaillah, iradatuka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyah, wa iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun min himmatil aliyah. Kata Imam Ibnu Athaillah, kamu menginginkan untuk tajrid, maksudnya jarrada anil asbab, kamu ingin meninggalkan sebab-sebab. Nah, apa sahaja sebab-sebab, dan kamu ingin menjadi ahli tajrid, sedangkan kamu di maqam sebab. Kamu perlu cari rezeki, kamu ada anak dan isteri yang perlu kamu beri makan kepada mereka dengan rezeki yang halal dan seumpama dengannya, tapi kamu tinggalkan karena kamu menyangka kamu adalah ahli tajrid. Sedangkan Nabi menyebutkan dalam hadis, ada disebutkan, ya na'am, ad-dhaif amirur rakbi, orang yang lemah adalah ketua dalam perjalanan. Maka yang dinilai oleh kita dalam keluarga adalah yang paling lemah, bukan kita yang kuat. Contoh kita ni ahli tajrid sungguh. Kita la ahtaj ila asbab, saya kata. Saya tak perlu kepada sebab-sebab ni. Allah Ta'ala boleh bagi rezeki kepada saya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tapi para awliya sebagai mereka bekerja juga. Kenapa? Karena anak dan isteri mereka bukan di maqam itu. Tak di maqam itu. Berbeza dengan keluarganya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemua mereka di maqamnya, menumpang maqamnya baginda Nabi walau tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat kepada keadaan tu, orang yang maqamnya sebab dia ada isteri, dia ada anak-anak,
kemudian dia ingin menghilangkan sebab, tak mau kerja, tak mau apa, kata dia, kita ahli tajrid saja. Maka ini sebenarnya merupakan syahwat yang tersembunyi. Syahwat. Kenapa? Karena orang suka ketika disebut kata dia wali. Orang suka ketika dilihat dia tak kerja tapi ada pendapatan dan juga keuangan dia, masya-Allah tabarakallah. Dia suka kalau orang sebut kepada dia dengan sebutan-sebutan yang khariqul adah, cari adat dan seumpama dengannya, dan suka dengan pujian-pujian orang bahawa dia adalah orang yang luar biasa. Faham? Jadi itu sebenarnya syahwat. Dan disebut oleh Imam Ibn Athaillah pada hikamnya yang seterusnya, disebut iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid. Kamu menginginkan sebab. Kamu inginkan sebab, sedangkan Allah meletakkan kamu di maqam tajrid. Contohnya penuntut ilmu. Penuntut ilmu menginginkan sebab. Contoh, dia tak tengok kawan-kawan dia duit banyak, dengan tempoh umur yang dia ada pada sekarang ni, sepatutnya dia pun dah kerja dapat macam mereka. Boleh ada kereta, boleh ada isteri, boleh ada pendapatan. Tengok-tengok pergi mengaji di pondok pula, pergi duduk pula di zawiyah 4 tahun tak boleh balik. Dia mengaji pula, dia kata kacau. Kawan-kawan dah ada yang kahwin, umur sama dengan dia, bawa mai pula ke zawiyah pula, bawa mai anak pula seorang lagi. Dia kata patutnya lagi sakan lagi, bawa mai pula hak dulu ni dia duduk berkenan tu nikah dengan kawan dia, lagi sakan tu. Jadi macam mana lepas tu dia pun teringin nak kerja juga, padahal dia di maqam tajrid. Yang dia duduk di pondok tadi ni, tak ada satu hari yang dia tak lapar, tak ada satu hari yang dia tak kenyang, melainkan setiap harinya kenyang, dan kemudian dicukupkan urusan kehidupannya, cuma sesuai dengan keadaan pada waktu tersebut. Dia kata cukup apa? Dia kata bukan jadi jutawan pun. Kamu tahu mana ketika kamu jadi jutawan kamu akan cukup. Lepas tu qum haitsu aqamakallahu fik. Duduk di tempat yang telah Allah Ta'ala tetap kepada kamu. Tumbuh jadi elok. Pokok balak disebabkan kerana tidak berpindah randah, dia jadi balak. Faham? Tapi pokok temucut, dia tetap jadi temucut sampailah ke pengakhiran hidupnya. Kenapa? Karena sifatnya adalah diterbangkan angin dan dia akan berpindah-pindah ke tempatnya yang lain. Maka tak sama. Qum haitsu aqamakallah. Man sabata nabat. Siapa yang tetap maka dia akan tumbuh. Jadi jangan tertipu. Dan letakkan kedudukan kita dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah tetapkan kita dalam keadaan tersebut, duduk. Allah tetapkan kita dalam keadaan yang kedua, duduk. Itu saya tanya kepada guru saya Maulana Syekh Yusri hafizahullah, Maulana, macam mana kita nak kenal kita ni di maqam tajrid atau di maqam asbab? Di maqam ahli tawakal ke di maqam ahli sebab? Kena kerja, kena buat kerja dan semua. Walaupun ahli tawakal tidak mesti, tidak lazim ahli tawakal tak kerja. Tak. Ahli tawakal juga kerja. Apa? Contohnya, kata para ulama, kerja yang paling afdal setelah jualan kain. Jual kain, tekstil ni adalah jualan yang paling bagus. Kenapa? Karena dia paling tahan lama. Kedua jualan apa? Kedua adalah jadi petani. Kenapa? Karena bertani adalah merupakan kerja tawakal. Sebab tu dipuji pada orang yang cari ikan, memburu dan seumpama dengannya, karena itu juga melaksanakan tawakal kepada Allah. Betul. Kita kalau lempak tali kai, seorang yang pitahan pukat, dia tahu ke banyak mana dia akan dapat ikan tu? Dia tak tahu. Serah kepada Allah. Maka ketika tersebut dia dicatat sebagai orang yang bertawakal kepada Allah, dapat pahala waktu tu. Walaupun nampak macam orang biasa, naik kapal bot macam orang biasa, keluar kerja pagi balik kerja petang macam orang biasa, tapi kerana tawakalnya tinggi tadi, maka itu boleh irtiqa maqamnya kepada maqam para wali Allah Ta'ala yang mendapatkan anugerah dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi tawakal salah satu daripada kunci rezeki. Kunci yang ketiga, silaturrahim. Silaturrahim adalah kunci ketiga yang disebutkan dalam matan ini. Saya sebut jika engkau ingin diluas rezeki, bersilaturrahim walau kau dibenci. Maksudnya di sini, kalau kita dibenci sekalipun, tetap kita menyambung silaturrahim. Dan ini yang paling susah sekali
untuk kita lakukan. Kenapa? Karena menyambung urusan dengan orang yang kita kasih dan menyambung hubungan dengan orang yang nak menyambung hubungan dengan kita, itu mudah. Yang susahnya nak sambung hubungan dengan orang yang benci dengan kita. Ini susah. Bolehkah kita nak pergi bagi salam, pergi ke rumah orang tadi, tebai muka untuk nak buat baik dengan orang yang benci dengan kita? Susah. Faham? Sebab itu disebut, walau diputus engkau tetap sambungkan, pasti dikurniakan redha ar-Rahman. Walau diputus sekalipun hubungan denganmu, tetap kamu melaksanakan perkara yang bagus dan baik kepada mereka. Ini silaturahim. Oleh itu Nabi SAW sebut dalam hadis, antara sebab rezeki ini adalah silaturahim. Sambung hubungan dengan orang. Maksud yang lain saya boleh sebut di sini apa dia? Jangan suka berkelahi dengan orang. Jangan suka berkelahi dengan orang ni maknanya apa dia? Habis tu yang ustaz duk kerja duk rot. Bapak yang tak setuju tu macam mana pula tu kan putus hubungan tu. Itu tak apa. Hati memang disuruh untuk menerangkan yang benar. Nah, yang tu tak ada masalah. Ada amalul alim. Orang alim kena buat kerja dia macam tu. Dia kena sebutkan yang betul dan bagi panduan kepada umat untuk mengelakkan mereka daripada terikut dengan faham yang salah. Tamam. Tapi memutuskan hubungan dengan zaman sekarang ni lebih luas. Kita tak ada kenal pun orang tadi. Orang tu kita tak kenal siapa dia. Tapi ketika dia tulis status Facebook dia contohnya, kita masuk perli orang tadi. Menyebabkan seorang tadi berasa hati. Dan akhirnya di blok orang tersebut. Atau didoakan dengan buruk kepada orang tadi yang mendoakan kepadanya ataupun menyebutkan kepadanya dengan kalam-kalam yang buruk. Jadi ini salah satu daripada bentuk kurangnya rezeki kita. Suka maki hamun orang, komen benda tak kena komen. Ini berlaku pada zaman sekarang dan ada orang yang kerja dia macam tu. Kerja dia adalah masuk ke dalam ruang-ruang komen orang dan dia akan memaki hamun, mencela dan juga seumpama dengan. Dan dia adalah ajhalun nas. Manusia yang paling jahil, tak tahu apa. Mailah alim macam mana pun cakap, yang pertama dia kena hantam dulu. Ini ada manusia macam ni pada zaman ini. Dan ini saya sebut berkali-kali adalah salah seorang cucu-cucunya Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj yang keluar pada zaman lah. Yang pertama, dia pun cakap kita tak faham, kita cakap pun dia tak faham. Elok tu. Yang kedua, tak ada akhlak. Dia langgak semua benda. Dan dia rasa dia yang paling betul. Tapi kalau kita tengok dia punya kehidupannya, ini ahli biasanya kadang ahli maksiat. Orang yang tak ada akhlak. Tidak ada orang panggil said, seorang tidak didengari, tapi laju, cepat untuk melakukan perkara-perkara yang konon-kononnya mereka menganggap bahawa mereka adalah orang yang mempertahankan sunnah dan seumpama dengannya. Dan itu bukan sunnah Nabi SAW. Jadi silaturahim disebut oleh Nabi, man ahabba an yubsata lahu rizqahu wa yunsa'a fi asarih falyasil rahimah. Sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya, yunsa'a fi asarih, yunsa'a dengan makna akan dipanjangkan sebutan ingatan orang terhadapnya. Yunsa' fi asarih. Waktu kita tengok orang yang sambung silaturahim, suka pergi lawat rumah adik-beradik, suka pergi jumpa dengan orang-orang yang berkaitan dengannya, tapi walaupun dalam silaturahim ni yang secara khusus adalah yang lahu rahim, yang berkait rahim dengan kita. Maksudnya yang berkait dengan rahim kita ni dengan maksud keluarga kerabat kita. Sama ada usul ataupun furu'. Usul ibu, ayah, datuk, nenek, sebelah ayah, sebelah ibu. Tamam? Kemudian furu', anak, cucu, cicit. Tamam? Kemudian hawashi. Hawashi siapa dia? Sebelah adik-beradik kita. Abang, kakak, seibu, seayah, seibu sahaja, seayah saja. Semua tu silaturahim. Lepas tu, siapa dia lagi? A'mam. Pak saudara, mak saudara, belah mak. Pak saudara, mak saudara, belah pak. Sepupu sepapat sebelah pak. Sepupu sepapat sebelah mak. Ada rahim.
Yang ni kena sambung dulu. Sambung yang ni dulu, yunsa lahu fi asarih. Dia akan diingat. Namanya akan dikenang. Sebutannya akan jadi panjang. An-nasa' dengan makna ada tambahan, panjang masanya disebutkan. Tamam. Sebahagian ulama mengatakan akan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umur, diberkati pada umurnya. Adakah panjang umur di sini dengan makna umurnya akan jadi panjang? Patutnya dia mati umur 30, dia jadi umur 80. Sebahagian ulama kata macam tu. Tamam. Sebagian ulama lagi kata tak, dia tetap akan mati pada tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah. Pada ini berlaku perbezaan pada masalah qada mu'allaq dan qada mubram. Qada mubram dia akan mati. Itu mati mubram. Mesti akan berlaku. Mu'allaq, ayat ini yang ta'liq. Dia akan mati bila? Contohnya. Qada mu'allaq ini hanya untuk pengetahuannya para malaikat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara tersebut sejak daripada azal. Sebelum dijadikan hamba tersebut lagi. Nah, sedia kala Allah Ta'ala mengetahui perkara tersebut. Boleh? Jadi kalau maksud seorang ni contohnya malaikat tengok dalam catatan amalannya. Kalau dia sambung silaturahim dengan ibunya, maka umurnya akan panjang sampai 70 tahun. Tapi kalau dia putus hubungan dengan ibunya, umurnya hanya 1 tahap. Maksudnya sekarang umurnya berapa? Ada lagi 2 tahun saja hidupnya mungkin. Macam tu. Jadi yang tahu malaikat. Dan ketika dia menyambung silaturahim tadi, maka malaikat pun pastilah kata apa? Orang ini umurnya akan panjang sampai 70. Itu dipanggil ta'liq, dipanggil. Tapi mati tetap mati. Dipanggil mubram. Sebagian ulama kata tak. Bukan dengan maksud tersebut. Maksudnya dipanjangkan umur dengan makna dipanjangkan sebutan. Maksudnya walau dia telah mati, tetapi seakan dia masih hidup, berada bersama dengan anak cucunya pada waktu tersebut, diingati jasa dan kebaikan seorang yang banyak menyambung silaturahim. Dan ini kita lihat mujarrab dan berlaku di depan mata kita. Orang-orang yang suka sambung silaturahim ni diingati walau dia telah wafat. Diingati. Dan anak cucu dia seolah-olah menganggap dia baru saja meninggal dunia. Masih seakan berada bersama dengan mereka. Soal macam itu. Jadi jangan suka putus hubungan dengan orang. Jangan suka berkelahi dengan orang. Tak ada urusan, tak ada kerja apa pun. Hidup kita jadi sempit saja. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan bahawa Nabi menyebut man sarrahu an yumadda lahu fi umrih. Ini hadis. Nah, hadis ni riwayat al-Imam Hakim. Dan kata Al-Hafiz Ad-Dimyati fi Muttajir Ar-Rabih, kata beliau rawahul Bazzar. Nah, wa rijaluhu thiqat. Hadis ni rijalnya thiqah. Disebut man sarrahu an yamudda atau an yumadda lahu fi umri. Sesiapa yang ingin umurnya dipanjangkan, wa yuwassa'a lahu fi rizqi, diluaskan pada rezekinya, wa yudfa'a anhu mitatas su', dan dihalangnya daripada mati mengejut. Mati mengejut ni zaman sekarang adalah akhir zaman ni banyak. Mati mengejut ni tengah tidur mati. Tengah bawa kereta tiba-tiba raib. Kena jantung. Ni mati mengejut. Doa kepada Allah moga tidak mati mengejut macam tu. Faham? Bagi ada persediaan. Sebab tu orang yang sakit baginya rahmat. Kenapa? Karena dia tahu dia sakit dan dia boleh bersedia pada waktu tersebut. Hatta walau demam sekalipun. Ada orang demam sikit saja. Waktu demam adalah waktu untuk dia ingat kata dia mungkin akan mati. Sakit apa pun itu sebagai permulaan. Tapi kalau tak ada sakit apa? Duk sihat elok. Tengah duk mengaikan. Tengok tangkap jantung. Raib kat tepi ikan tu. Kita tak mau macam tu. Kita nak yang kurang-kurangnya ada masa untuk kita fikir. Ada masa untuk kita kembali muhasabah. Jadi buat macam mana nak bagi elak daripada minta tasuk? Silaturahim. Silaturahim dengan orang. Maka falyattaqillah wal yasil rahimah. Dua benda. Taqwa, sambung silaturahim. Dua ni
akan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dielakkan daripada mati dalam keadaan yang tidak bagus. Mati mengejut, mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Walau diputus engkau tetap sambungkan, pasti dikurniakan redha Ar-Rahman. Bersilaturrahim faedahnya besar, umur berpanjangan, barakah tersebar. Ini kita dah syarahkan tadi. Jangan putuskannya, yakni jangan putuskan rahim. Itulah hai teman, ingatlah hai teman, ia mengundang kemurkaannya Tuhan. Ia akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ikutilah nasihatku wahai taulan, pasti kita beroleh kebahagiaan. Ikut pesan yang dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita insya-Allah akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dengan perkara tersebut. Jadi 3 dah sebab. Rezeki murah. Tak ada satu pun daripada sebab-sebab ni, iaitu dengan cara kita bawa-bawa. Kita kena ada modal besar baru boleh kaya. Tak. Sekarang ni tak ada modal lagi. Modal dia semuanya dengan iman. Taqwa, yang pertama kita dah bincang semalam. Tambah lagi istiqamah. Kedua, tawakkul ataupun tawakal. Ketiga, silaturahim. 5 minit lagi tuan-tuan. Atau 10 minit saya minta. Saya tahu lepas pagi subuh ni, dia nak dengar lajak-lajak sangat pun tak boleh pun. Kita pun bukanlah gila mic pun. Kebetulan pula suara tak apa nak ada. Jadi itu semua rezeki lah kepada tuan-tuan semua. Rezeki pun tiawai. 5 minit lagi insya-Allah, ataupun 10 minit lah lebih kurang saya minta. Saya tak lebih lah. Saya dengar juga kadang-kadang duk lalu ke masjid-masjid lepas subuh, kalau kita keluar pergi musafir, tengok ustaz ni duk ceramah, kami lalu tu pukul 8 tak habis. Tu dia lah. Tu orang panggil syok sendiri kot. Dia ingat dia cakap tu kira semua orang akan masuk dalam kepala ni, kira keluar tu jadi tok wali semua. Dah. Kan pukul 8 tak berhenti lagi kata ni. Ceramah apa kan? Baik buka pondok lah macam tu. Mengajak di pondok, anak murid tadi kata apa? Dia tidur kena marah. Dia jaga tak faham pun kena marah juga. Dua-dua kena marah. Baik. Kunci keempat. Kunci keempat ialah melaksanakan umrah sebaik sahaja haji dilaksanakan atau sebaliknya. Yang ini diikutkan umrah, setelah umrah haji, atau setelah haji umrah. Ini salah satu daripada sebab diberikan keberkatan pada rezeki. Ini kunci yang keempat. Saya sebut di sini, jika haji diikuti dengan umrah. Kalau hajimu diikuti dengan umrah, maksudnya setelah melaksanakan haji terus melaksanakan umrah. Ini kunci yang keempat. Diberi pembukaan juga maghfirah. Jadi kita akan diberikan dengan pembukaan daripada Allah pada rezeki, dan juga diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebut dalam hadis, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti setelah haji, di antara haji dan umrah. Maksudnya kalau buat haji, setelahnya buat umrah. Setelah umrah, tunggu dan juga laksanakan haji, atau berniat melaksanakan haji. Fa innahuma, kedua-dua perkara tadi, yanfiyani al-faqra waz-zunuba, akan menggugurkan kefakiran dan zunub, dosa. Kama yanfi al-kiru qabasal hadid, seperti mana api yang membakar tadi akan menghilangkan qabasal hadid, karat pada besi, waz-zahabi wal fiddah, dan juga karat yang ada pada emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati, dan kata Nabi, tidak ada pada haji yang mabrur sawabun, pahala, kecuali illa al-jannatu. Tidak ada pada haji dan umrah, tidak ada pada haji yang mabrur pahala yang paling layak baginya, melainkan apa? Syurga Allah Ta'ala. Karena pahala tujuannya daripada, antara sebab bagi pahala untuk menentukan darjat kita dalam syurga, dan menentukan kita ni masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Walaupun yang menentukan masuk syurga tadi adalah fadlullah. Jadi pagi kena arti fahamlah bahasa kita ni.
Jadi yang memasukkan kita dalam syurga bukan pahala. Yang memasukkan kita dalam syurga itu Allah. Cuma pahala jadi sebab. Sebab untuk masuk ke dalam syurga. Dan sebab untuk ditentukan darjat kita dalam syurga. Tapi ada amalan yang pahala yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, syurga tu pada waktu itu, yaitu haji mabrur. Haji mabrur. Moga kita dikurniakan oleh Allah rezeki melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini, tahun akan datang. Amin. Amin. Dimurahkan rezekimu wahai teman. Amalan ini menafi kefakiran. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfi al-faqra, yanfiyani al-faqra waz-dzunub. Jadi yang pertama pada dinafikan kefakiran. Fadilat yang telah disebut junjungan jangan diabaikan nanti kerugian. Ini yang ke berapa? Yang keempat, yaitu melaksanakan haji dan setelahnya dilaksanakan dengan umrah. Ataupun setelah umrah dilaksanakan dengan haji. Kunci yang kelima. Kunci yang kelima ialah melazimi istighfar. Melazimi istighfar. Di istighfar kita mengucapkan astaghfirullah. Melazimi istighfar. Maka ini adalah salah satu daripada pintu ataupun kuncinya rezeki. Disebut di sini lazimi istighfar, jangan diabaikan. Khususnya di awal pagi diamalkan. Awal pagi. Nih, awal pagi ini laksanakan istighfar. Mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Melazimi istighfar pada awal pagi fi matla'il ashar. Maka kalau dilaksanakan demikian akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam hadis dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum. Istighfar sebab kepada Allah Ta'ala memudahkan rezeki, sebab kepada turunnya hujan, sebab kepada dapatnya anak. Kalau tak dapat anak, banyak istighfar. Suami isteri banyakkan istighfar. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan ada orang datang kepada beliau mengadu kepada beliau tentang hujan tidak turun. Lalu dia kata, istaghfirillah. Istighfar kepada Allah. Suruh orang-orang di negeri kamu istighfar. Kemudian seorang lagi datang, ya Sayyidil Imam, saya tak ada anak. Apa saya kena buat? Kita lazimi istighfar. Dan datang seorang lagi pula, saya ni orang yang fakir. Kerja kena buang, tak ada kerja. Saya nak kena buat macam mana? Maka kata imam, lazimi istighfar. Tiga-tiga suruh istighfar. Maka anak murid yang duduk dengan itu kata, Tuan Guru, soalan lain-lain, jawapan semuanya sama. Kenapa jawab macam tu? Maka kata beliau, anak Allah sebut dalam surah Nuh, wa qalat istaghfiru rabbakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang mencurah-curah. Pertama, qultu astaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Tuhan. Pertama, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan beri rezeki kepada kamu yang banyak. Wa banina, dan beri rezeki kepada kamu dengan anak-anak. Itu tiga. Istighfar akan dapat tiga tu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yani Allah akan bagi kepada kamu dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga bukan satu, jannat jamak. Jadi jangan tinggalkan untuk kita istighfar banyak-banyak. Istighfar di sini bukan dengan maksud saya menyebutkan dengan hanya semata-mata astaghfirullah. Di sisi para ulama sufi, astaghfirullah sahaja kalau disebut tapi tidak hadirkan azamatillah dalam hati, maka tidak memberi kesan. Kita minta astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab itu disebut taubatul munafiqin fi atrafi alsinatihim. Taubat orang-orang munafik ni adalah pada hujung lidah mereka. Iaitu apa dia? Sebut, saya taubat. Ataupun
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati tidak ada penyesalan terhadap dosa yang dilakukan. Tak terasa untuk tinggalkan dosa yang telah dilakukan dan seumpama. Baca dalam Minhajul Abidin, Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali ada bahaskan masalah ini dengan tuntas. Masalah ini berkaitan dengan taubat yang perlu dilaksanakan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan syarat bagi taubat. Jadi istighfar di sini dengan maksud kita merendahkan hati kita di depan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kekurangan bagi diri kita. Maka itu moga-moga diberikan dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kau lazimi istighfar hai teman, pasti dilaksanakan, pasti dilepaskan dari kedukaan. Diluaskan rezekimu wahai akhi, ini saudaraku, karena istighfar itu pintu ilahi yang sentiasa mengetuk pintunya, pasti dibuka mendapat layanannya. Sesiapa yang sentiasa setiap hari mengetuk pintunya Rabbul Jalil, pintu keampunan Allah adalah dengan istighfar. Maka setiap hari kita memohon keampunan daripada Allah. Baginda Nabi, maksud istighfar Nabi sehari 1 kali. Adakah dengan makna istighfar seperti mana kita istighfar? Astagfirullah 1 kali pegang tasbih? Ada laisa makna. Itu bukan makna. Kata Maulana Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah, makna istighfar yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, Nabi istighfar dan kemudian beristighfar yang kedua, kemudian beristighfar yang ketiga, kemudian beristighfar yang keempat. Kata Maulana Al-Imam Ali Jum'ah dan disebut oleh para ulama sufi yang lain, karena Nabi sentiasa irtiqa, sentiasa naik kedudukan Nabi. Ketika tambih perhatian baginda Nabi tadi semakin mendalam, maka dilihat istighfar sebelumnya itu berlaku kekurangan. Maka Nabi beristighfar dengan istighfar sebelumnya. Jadi Nabi memohon ampun kepada Allah dengan kekurangan bagi pihak Nabi, bukan kekurangan bagi pihak kita. Kekurangan bagi Nabi itu dikira kurang pada istighfar yang pertama. Seolah-olah istighfar yang pertama tadi ada khalal yang perlu untuk disempurnakan, maka dilaksanakan istighfar kedua. Dan begitulah istighfar yang ketiga, karena melihat pada istighfar pertama dan kedua padanya kelompangan, maka Nabi istighfar kali ketiga. Istighfar yang keempat, karena yang pertama, kedua dan ketiga ada kelompangan, macam tu istighfarnya Nabi. Bukan macam kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100, beda nak perhabis wirid pagi yang diwajibkan oleh guru kita. Guru kita kata kamu istighfar sehari, hari ini 1 kali. Istighfar 1 kali, astagfirullah 1 kali. Contoh, kalau orang ikut tariqah, ada istighfar wajib sehari pagi 1 kali, dan kemudian petang lagi atau malam lagi selepas maghrib 100 kali. Istighfar yang dia buat apa dia? Pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak. Ya, asalnya dengan lidah, untuk melatih hatinya pada waktu tersebut dengan menghadirkan khudu', khusyuk, takut, rendah diri kepada Allah Azza wa Jal, dan moga nanti akan masuk kepada istighfar kepada peringkat yang seterusnya, yaitu sentiasa beristighfar, sentiasa melihat kekurangan, dan sentiasa melihat diri ini benda yang tidak lengkap, sehingga memohonkan keampunan daripada Allah karena tidak melakukan hak bagi anugerah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mata dijadikan Allah untuk apa? Lidah dijadikan untuk apa? Ketika tidak dilaksanakan tugas kerja perkara tersebut ketika itu, maka dia memohon istighfar kepada Allah. Maka kalau kita nak istighfar ni, kita tak cukup 1 juta istighfar pun sehari masih tidak dikira cukup bagi kita. Karena apa? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Itu tak kira dengan hati kita lagi. Ni contohnya waktu lah, nak tengah duk fikir dalam hati ni, tadi kita nak berhenti 5 minit, ni tak mau berhenti lagi. Nah, contoh dia. Apa? Nah, tu macam-macam juga tu. Buruk sangka pula dengan guru dan seumpama dengannya, maka kita berhenti sekat tu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kunci ke-6, insya-Allah saya akan sambung malam ni di Dungun. Masjid di Dungun tu. Malam ni selepas maghrib di sana insya-Allah. Sebelum Jumaat di mana lagi?
Jumaat di mana? Birul tanya. Dia lah kenapa ya? Dia lah Jumaat. Tak apa lah. Di mana kamu tak apa? Nanti main Jumaat lagi. No? Jumaat lagi ada kuliah sebelum Jumaat. Tengok lain kali. Tok Guru nak tanya, senang sikit nak jawab. Di mana? Apa dia? Kem Seri Pantai. Kem Seri Pantai. Kem. Baik, tempat skor. Baik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada pihak masjid, ibu-ibu, ayah-ayah semua pada pagi ini, dan moga-moga Allah Ta'ala berkati dan banyakkan selawat. Aksiru minas salati yaumal jum'ah. Banyakkan selawat pada hari Jumaat. Pada hari ini yaumal azhar dipanggil. Dan hari ini dan malam Jumaat semalam dibanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Moga-moga dengan selawat tadi akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Diampunkan dosa kita, ditinggikan darjat kita, diperkenankan segala apa yang diinginkan oleh kita. Berkat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda ahli sunnah wal jamaah ialah membanyakkan salawat kepada Nabi. Ahlu bid'ah la yuksiru minas salah. Mereka tidak akan banyakkan salawat. Ahli bid'ah tak akan banyakkan salawat. Malah mereka akan benci dengan orang yang banyak salawat kepada Nabi. Ada sya'nu ahli bid'ah. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka akan membanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aksiru minas salah fi hadzal yaum. Banyakkan selawat pada hari ini. Moga Allah Ta'ala berikan apa yang kita inginkan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa wasi' rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanan fi 'ali qa'iman bila zawal. Ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكر غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ماتك ومداد كلمات ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات ذكرك الذاكرون غافلون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.